Singapura menggesa negara-negara anggota Sidang Puncak Asia Timur atau EAS untuk menggunakan pengaruh masing-masing bagi menggalak junta tentera Myanmar melaksanakan konsensus 5 perkara dengan sepenuhnya. Ia adalah pelan kedamaian ASEAN dalam usaha menghuraikan krisis politik di Myanmar. EAS adalah salah satu mesyuarat yang dihadiri Perdana Menteri Lee Hsien Loong di hari terakhir Sidang Puncak ASEAN yang berlangsung di Jakarta. PM Lee menggesa rakan-rakan kerja EAS supaya bekerjasama dengan ASEAN dan menyokong usaha blok serantau itu untuk menghentikan keganasan serta memudahkan bantuan kemanusiaan dan mendampingi semua pihak berkepentingan di Myanmar. EAS terdiri daripada 10 anggota ASEAN beserta negara-negara seperti China, Rusia dan India. PM Lee berkata kini adalah lebih penting untuk menggandakan usaha bagi mengukuhkan EAS sebagai platform untuk mengadakan dialog dan kerjasama strategik. Semasa sidang puncak ASEAN India pula, PM Lee menyifatkan sokongan India sebagai penting dalam menangani isu di Myanmar dan cabaran-cabaran lain yang dikongsi bersama. Rakan-rakan luar ASEAN dan negara-negara jiran Myanmar, kata beliau, memainkan peranan penting dalam bekerjasama dengan blok itu untuk memudahkan usaha perdamaian di peringkat nasional. Perdana Menteri Narendra Modi mewakili India di mesyuarat tersebut. PM Lee berkata ASEAN dan India juga harus meneruskan integrasi ekonomi dan berganding bahu dalam bidang-bidang yang baru muncul. Ini termasuk menggunakan daya tenaga yang boleh diperbaharui dan rendah karbon untuk menangani isu perubahan iklim. Di sidang puncak antara ASEAN dengan Australia pula, PM Lee berkata sumbangan Australia menjadi faktor penting dalam memastikan keselamatan dan kestabilan serantau. Beliau menambah komitmen tegas Australia terhadap tinjauan ASEAN terhadap Indo-Pasifik atau AOIP memberi isyarat mengenai sokongan berterusannya terhadap keutamaan blok serantau itu. AOIP membentangkan pendirian ASEAN mengenai kerjasama serantau, keselamatan dan kemakmuran serta pendiriannya yang tidak berpihak dengan mana-mana kuasa besar yang bersaing untuk memperluaskan pengaruh di rantau ini. PM Lee berkata ASEAN dan Australia harus mengusahakan projek yang ketara di bawah AOIP untuk terus menyokong dan mengukuhkan peranan Australia. Tambahnya lagi, Singapura berharap untuk memperingati 50 tahun hubungan dialog dengan Australia pada Mac depan. Ramai pemimpin dunia berkumpul di Jakarta pada hari terakhir Sidang Puncak ASEAN. Semasa berucap, Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menekankan peranan penting blok serantau itu, terutama sumbangan ASEAN kepada isu-isu Asia Pasifik dan sejagat sedang ketegangan geopolitik berterusan. Beliau turut lahirkan sokongan kepada usaha ASEAN mencari huraian damai di Myanmar serta membantu rakyatnya. Humanitarian actors need to be able to talk to everybody, everywhere, in order to guarantee humanitarian access. Even sometimes with terrorist organizations, when that is absolutely crucial to protect the people. So it's necessary to clearly distinguish what are humanitarian contacts from political ones. Menerusi pelbagai pertemuan yang dianjurkan, para pemimpin ASEAN berbincang dengan rakan-rakan sejawatan mereka dari rantau Indo-Pasifik. Antara yang hadir naib Presiden Amerika Syarikat Kamala Harris, Perdana Menteri China Li Qiang serta Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov. Ia sekaligus menyediakan wadah diplomatik peringkat tinggi secara langsung di antara para pemimpin adikuasa dunia. Contohnya, semasa pertemuan di acara sampingan Sidang Puncak ASEAN itu, China dan Australia mengesahkan rencana kunjungan Perdana Menteri Anthony Albanese ke China lewat tahun ini. Ia dilihat sebagai satu langkah positif bagi pemulihan hubungan diplomatik antara kedua negara sejak dibekukan pada 2020. Singapura sedang membangunkan pangkalan saintis penyelidikan dan jurutera untuk bantu menangani paras air laut yang meningkat angkara perubahan iklim. Institut Perlindungan Kawasan Pantai dan Daya Tahan Banjir yang baru dilancarkan akan membantu negara mencapai matlamat tersebut. Bahkan ia kini sedang mengusahakan 9 projek penyelidikan.
Projek-projek itu akan tertumpu kepada penyelidikan kawasan pantai, meningkatkan ramalan mengenai persekitarannya serta mencari huraian paling sesuai. Ini termasuk meneroka penggunaan blok-blok konkrit untuk melemahkan pukulan ombak atau pokok-pokok bakau sebagai benteng perlindungan kawasan pantai. Kerja penyelidikan akan dibiayai Program Penyelidikan Perlindungan Kawasan Pantai dan Pengurusan Banjir Kendalian PUB yang bernilai $125 juta. Institut itu akan berpangkalan di NUS serta berganding bahu dengan universiti tempatan lain serta rakan-rakan industri. We're not only a low-lying island, but also land scarce, highly urbanized, densely populated. Every stretch of our coastlines is precious for housing, industry, or recreation. So while we seek to build on international expertise and best practices, I think there is a compelling need for us to develop local domain knowledge and innovative solutions that are tailored to address our unique constraints and meet our aspirations for Singapore. Ketika menyertai sesi dialog semasa pelancaran institut baharu itu, Menteri Kemampanan dan Sekitaran Grace Fu berkata ada ketidakpastian dalam mengukur kesan perubahan iklim ke atas Singapura.